faham, dia sengaja mencabar ni, dia nak test market ini. Dan kita bimbang. Saya selaku orang Cina, sebab saya ni amat memahami cara hidup, budaya politik orang Melayu ni. Jangan dicabar mereka keterlaluan. Jangan pijak kepada mereka sampai orang kata. Jadi dalam sejarah yang pernah berlaku dalam Donzong ini, bila mana presiden pertamanya pernah dilucutkan kewarganegaraan kerana membantah dalam isu laporan Rahman Talib. Adakah hukuman tersebut wajar untuk dilakukan pada hari ini? Kalau tanya saya, mereka ini bukan saja menentang dia penyata razak dia pun tentang, penyata Rahman Talib pun dia tentang, ordinan pendidikan dia tentang. Hatta sekarang ni Akta Pendidikan 1996 yang telah akta ini diwujudkan selepas Akta Pendidikan 1961. Ini saya pergi sikitlah apa yang saya tulis dulu kan. Akta Pendidikan 1961 memberi kuasa besar kepada Menteri Pendidikan untuk menghapuskan sekolah jenis kebangsaan ini. Kemudian zaman Najib Razak dulu, akta ini dimansuhkan, kuasa yang berikan kuasa Menteri Besar itu. Sekarang ni tak ada dah, tak ada kuasa dah. Oleh Najib Razak. Ya. Jadi adakah Najib Razak menjadi punca? Saya kata dia kena tanggung dosa tu. Saya apa kan? Kerana nak please orang Cina, saya minta maaf lah. Sebab saya mengkaji benda ni kan. Dan diganti dengan Akta Pendidikan 1996. Mana menteri tak ada kuasa dah nak hapuskan sekolah jenis kebangsaan ini. Yang ada kuasa hanya tinggal untuk melaksanakan kedudukan bahasa Melayu di sekolah jenis kebangsaan. Itu pun ditentang sehebat-hebatnya. Sebab mereka tak mau penambahan bahasa Melayu itu dibuat penambahan masa sekolah. Bahasa Melayu itu dibuat lebih di sekolah Cina. Takut bila tambah bahasa Melayu ini, subjek-subjek Cina ni akan terjejas. Maknanya bila terjejas subjek-subjek bahasa Cina ni, penguasaan pelajar-pelajar Cina dalam bahasa Cina juga akan terjejas. Maksud saya, mereka nak membina atau melahirkan orang-orang Cina secina-cinanya. Maknanya tidak boleh ada unsur-unsur yang boleh mengurangkan kecinaan itu. Ini yang dia bertentangan dengan jiwa. Dengan saya tak boleh duduk macam ini. Maknanya you nak jadikan secina-cinanya dalam sebuah negara berasal usulkan sistem kenegaraan Melayu dari segi sejarahnya, you nak buat begitu, saya tidak boleh duduk. Maknanya dengan kelonggaran yang telah diberi sekarang ni, kalau pada saya dah, mereka ni kena buat sujud syukur tak? Kalaulah mereka orang Islam kan. Sepatutnya dengan kelonggaran yang diberi pada hari ini, mereka kena sujud syukur dah. Tak ada negara yang memberikan kelonggaran sebegini kepada penduduk minoriti ini. Jadi adakah sekiranya keadaan ini berterusan dan menjadi satu perkara yang klimaks, kelonggaran ini patut ditarik semula? Saya fikir dalam keadaan begini lah. Itu saya kata sebagai pemimpin ni kita kena tegas, kita kena firm. Undang-undang ada, laksanakan, kuasakan. Kalau tidak, kita akan menghadapi masalah demi masalah. Dan kalau tanya kepada saya, itu soalan saya tak jawab lagi sebab saya bagi senario ni bukan. Kalau saya ada kuasa, kalau tanya pada saya, memang kita kena bertegah dah. Tak boleh betul ansur kepada NGO yang ada unsur jiwa komunis ini. Itu kasar. Adakah maksud ketegasan sekiranya Prof menjadi seorang penguasa adalah dengan melucutkan kewarganegaraan? Kalau tanya pada saya, kalaulah makhluk ini sudah menimbulkan masalah kepada negara, menimbulkan porak-poranda kepada negara, telah boleh menggugat keamanan negara, saya rasa kenapa tidak? Saya rasa sudah sampai masanya amaran tindakan undang-undang dikenakan sebagai satu amaran kepada mereka. Sebab begini, suara-suara ini tidak kedengaran, bukan tidak kedengaran, kurang kedengaran sebelum sebelum ISA dihapuskan. Apabila ISA dihapuskan, mereka semakin berani. Tapi terus teranglah saya katakan, untuk kita tarik kewarganegaraan apa pun, saya rasa tengok pada senario politik hari ini, saya tidak fikir kita ada kemampuan itu. Tak ada kemampuan itu. Kecuali kita benar-benar nak bertegas. Tapi saya tidak nampak perkara itu untuk setakat pada hari ini. Jadi melihat keadaan yang kita bincangkan pada hari ini, adakah silibus Jawi yang menjadi polemik sepatutnya terus dikekalkan dan menjadi satu silibus yang wajib mandatory kepada termasuk orang-orang bukan? Saya gini saudara, isu Jawi ni
kalau kita tengok bukan 6 muka, bukan 60 muka, 6 muka. 3 muka. Daripada awal asalnya 6 kan. Ya. Lepas itu dilawan jadi 3 muka. Ya. Nak belajar Jawi sikit aja. Kalau tanya kepada saya lah, kalau nak memahami jiwa halus orang Melayu, contoh ajalah. Kalau nak memahami dekatkan hati kita orang Melayu ini, cuba memahami Jawi itu. Kita akan memahami orang Melayu sedikit walaupun tidak banyak bukan. Daripada 6 muka ditentang sampai 3 muka. Daripada 3 muka sekarang ni, keputusannya sebelum ini telah mengatakan perlu tanya kepada pertubuhan ini dulu untuk laksanakan ataupun tidak ini. Tetapi oleh kerana benda ini dah diam sebentar, buku teks pun sudah berjalan, dan mereka merasakan ini bertentangan dengan keputusan sebelumnya, maka dia pun nak berhimpun, nak lawan balik apa yang telah dibuat sebelum ni kan. Apa tu? Saya nak sebutkan beginilah. Kalau ini pun mereka tak boleh terima. 3 muka surat ini, Jawi ini, tahu tak kenapa dia tak boleh terima ni? Ya, mungkin kerana mereka mengatakan sumber ataupun asal daripada tulisan itu daripada tulisan Arab. Datang daripada tulisan ayat Quran. Membawa kepada mereka dekat dengan Islam, agama yang bukan daripada mereka sendiri. Dia sekadar tulisan Jawi, tak akan mengislamkan mereka. Pemimpin dulu, tak maksud mendiang Lee Kuan Yew dan sebagainya. Dulu ni pemimpin Cina yang lain memang boleh baca Jawi pun. Maknanya mereka cuba menghayati, memahami orang Melayu dulu. Sebab mereka datang pada berhijrah dulu, nak tak nak mereka cuba memahami orang Melayu di negara yang dihijrah tu kan ketika itu. Tetapi hari ini kita tak mahu perkara itu berlaku. Puak-puak ni tak mahu sebarang unsur yang boleh mengacau mereka ini. Sebenarnya ada satu lagi. Bila mata pelajaran Jawi ini ditekankan, bermaknanya kita akan masuk lagi unsur-unsur identiti Melayu yang mana mereka tak mahu. Mereka tak mahu mengganggu sebarang proses pencinaan itu. Saya selalu gunakan proses pencinaan kan. Ada unsur-unsur yang boleh menggugat proses pencinaan. Mereka tak mahu perkara itu berlaku. Sebab itulah dia tentang habis-habisan. Dia disebut sebagai Islamisasi dan sebagainya. Yang terbaru ni pula dipertikai pula kelab rakan siswa Yadim. Nak cerita ni yang ada kat universiti ni, yang dekat sekolah-sekolah kan. Dia ni kelab-kelab Yadim ataupun saya sendiri ada kelab-kelab Perkim kat universiti kan. Kita bukan nak berdakwah sangat pun pada orang bukan Melayu. Kalau nak berdakwah pun tak salah. Sebab agama Islam ni dia termaktub dalam perlembagaan. Kalau tanya saya, untuk pembinaan yang lebih baik untuk negara kita, sepatutnya orang bukan Melayu ni kena belajar sikit tentang Islam ini. Asas-asas Islam ni. So mereka tak celupa ataupun bahasa kurang hajar kan. Supaya bila bercakap sesuatu itu tidak mengguris hati-hati orang lain bukan. Tetapi saya nak sebutkan, nak suruh kalau dah Jawi tak boleh, usahakan nak belajar tentang perkara-perkara berkaitan Islam. Jangan haraplah. Baik, di penghujung ini, apakah satu langkah dalam satu perkataan ataupun satu langkah yang simple Prof boleh cadangkan kepada kerajaan terhadap Donzong? Saya minum dulu. Bukan satu, ada 3. Pertama, pertubuhan resis ini bukan baru. Pada mula ditubuhkan sampai sekarang. Apa dasar kerajaan, terutama berkaitan pendidikan, yang dia tidak lawan? Semua dia lawan. Baik. Dan akhirnya kerajaan kena tunduk. Baik. Kalau sebuah NGO yang kelulusannya di bawah pendaftar pertubuhan ataupun ROS, kita yang pegang lesennya, kita yang ada kuasa. Kenapa kita biarkan satu pertubuhan yang sebegini yang boleh menimbulkan huru-hara kepada negara kita ini? Jawapan saya mudah ada. Segera bagi amaran, tak mau dengar, haramkan pertubuhan ini. Kedua, pemimpin-pemimpin yang menimbulkan masalah pada yang resis ini, yang fanatik ini, pemimpin-pemimpin yang sebut yang nak berhimpun ini, tarik kewargaraannya. Kita kena tegas. Kita tak ada pilihan hari ini. Kita nak membina negara ataupun nak bina bangsa. Kalau kita nak biarkan pembinaan bangsa ini, kita akan menyesal pada satu masa nanti. Yang ketiga, saya nak sebutkan, pertubuhan ini ada kaitan dengan pemikiran komunis.
Ya, saya nak sebutkan. Komunis sedang bersarang di Kajang ni. Ini apa kan apa tu. Bersama dengan sekolah dan institusi pengajian tinggi dia. Saya pohon pada dulu lagi pada kerajaan. Pantau institusi pendidikan ni pada sekolah rendah ini sampai sekolah persendirian sampai kepada universiti swasta ataupun kolej universiti mereka ini, kolej universiti New Era dan kolej universiti Hanjiang di Penang dan sebagainya. Saya kena sebut, pantau, teliti silibus mereka, apa guru-guru mereka ajar kepada murid-murid ini, adakah proses ini saya sebutkan apa tu ya, saya kasarlah bahasa ni kan. Apakah proses pendidikan itu melahirkan orang-orang yang seperti ini lagi? Dan saya merayulah. Kita sudah tidak ada banyak masa. Kita sudah merdeka lebih pada 60 tahun. Sepatutnya kita sudah matang dah dalam proses nak melahirkan anak bangsa ini. Tetapi kita masih lagi dalam keadaan situasi yang kelang kabut. Dalam keadaan negara lain semua dah settle soal